Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu tidak mampu beribadat dengan bersungguh-sungguh pada malam hari dan bakil untuk membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sedekah, khairat dan sebagainya, takut untuk berjihad menentang musuh, maka hendaklah dia memperbanyakkan zikrullah. Hadis riwayat Tabrani. Ulang hadis. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu tidak mampu beribadat dengan bersungguh-sungguh pada malam hari dan bakil untuk membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah, khairat dan sebagainya, iaitu takut untuk berjihad menentang musuh, maka hendaklah dia memperbanyakkan zikrullah. Keterangan: sebarang bentuk kekurangan pada ibadat solat boleh ditampung melalui zikir dengan sebanyak-banyaknya. Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, zikrullah adalah tanda keimanan, kelepasan daripada sifat munafik, pemeliharaan daripada godaan syaitan dan penyelamat daripada api neraka. Memandangkan faedah-faedah tersebut, maka zikrullah dianggap sebagai ibadat yang lebih afdal daripada banyak ibadat yang lain, khususnya dalam memainkan peranan penting untuk menghindarkan diri daripada dikuasai oleh syaitan. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa syaitan sentiasa menunggu untuk menguasai hati manusia. Apabila seseorang mula berzikir, maka syaitan pun tidak berdaya lalu mengundur dengan hina. Sebaliknya, apabila seseorang lalai daripada berzikir, maka syaitan mula menggodanya. Lantaran itu, para ulama tasawuf menganjurkan bahawa perbanyakan zikir agar syaitan tidak berpeluang untuk menggoda hati dan juga supaya hati menjadi kuat sehingga dapat melawan hasutan syaitan. Rahsia pencapaian kekuatan hati ke tahap yang tertinggi oleh para sahabat ialah kerana mereka mendampingi Rasulullah. Lantaran itu, mereka tidak perlu lagi kepada latihan melalui zikir jihri, iaitu zikir dengan mengeraskan suara. Semakin kita jauh daripada zaman Rasulullah SAW, maka semakin bertambah perlunya kita kepada rawatan hati, iaitu melalui zikir untuk menguatkan hati. Dewasa ini, hati telah menjadi begitu lemah hingga dengan rawatan yang sebanyak mana pun tetap tidak dapat mencapai tahap kekuatan hati seperti para sahabat. Namun sebanyak mana yang dapat diusahakan itu pun tetap akan memberi faedah yang besar. Ini adalah kerana sekiranya sesuatu wabak penyakit dapat dikurangkan, walaupun sedikit tetap mempunyai satu kebaikan. Diriwayatkan satu peristiwa mengenai seorang wali Allah, bahawa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperlihatkan cara syaitan memasukkan godaannya ke dalam hati manusia. Maka beliau diperlihatkan syaitan yang menyerupai seekor nyamuk duduk di sebelah kiri hati, di bahagian belakang bahu. Di mulutnya terdapat satu belayan yang panjang seperti jarum yang ditunjukkan ke arah hati. Sekiranya syaitan mendapati hati manusia itu lalai daripada zikir, maka dia akan menyuntik godaan dan racun kemaksiatan ke dalam hati tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa syaitan sentiasa duduk dengan meletakkan hujung hidungnya ke hati manusia. Apabila hati itu berzikir, maka dia terus berundur dengan hina. Tetapi apabila hati itu lalai, maka dia akan menjadikan hati itu sebagai mangsanya. Hadis 15. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya sehingga orang mengatakan kamu gila. Disebutkan dalam hadis lain, hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya sehingga orang-orang munafik mengatakan kamu adalah orang yang riak, iaitu hendak menunjuk. Hadis riwayat Tabrani dan lain-lain. Keterangan daripada hadis di atas dapat difahami bahawa zikir yang merupakan amalan yang sangat berharga ini tidaklah sepatutnya ditinggalkan, walaupun orang-orang munafik atau orang-orang bodoh menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan yang gila atau riak. Bahkan hendaklah berzikir sebanyak-banyaknya sehingga mereka benar-benar menganggap kamu sebagai orang gila dan membiarkan kamu terus berzikir. Orang yang berzikir itu akan dianggap sebagai gila apabila banyak berzikir suara yang kuat. Berzikir dengan perlahan tidak menimbulkan anggapan ini. Hadrat Ibnu Katsir meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa beliau berkata, tiada satu amalan pun yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan tanpa menentukan had dan batasan, tanpa Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelonggaran untuk meninggalkan amalan itu kerana suatu keuzuran. Walau bagaimanapun, untuk zikrullah
tidak ada had dan tidak ada siapa pun yang diuzurkan selain dia berakal. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, azkurullahu zikran kasira. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Ya, ini hendaklah sentiasa berzikir pada waktu malam, siang, di daratan ataupun di lautan, semasa berada dalam perjalanan atau tidak, dalam keadaan miskin ataupun kaya, ketika sakit ataupun sihat, dengan perlahan ataupun nyaring, dalam keadaan apa-apa sekalipun. Ibnu Hajar menulis dalam kitabnya Al-Munabbihat satu riwayat daripada Sayyidina Uthman tentang tafsir Al-Quran. Wa kana tahtahu kanzurul lahuma. Di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka dua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dan hidayah untuk kita beramal untuk disampaikan. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat salatu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.